Okey, jadi terima kasih semua yang join kita malam ni. So, kini kita sambung dengan modul 10 dah masuk dah bab tingkatan 5. Okay, modul 10 ni macam biasalah kamu kena aplikasikan banyaknya rumus-rumus itulah. Analisis keberuntungan, kecekapan dengan kecairan dan juga teori-teori dia. Jadi kita mula lah. Okay, maklumat berikut diambil ni, dia bagi 4 item ni. Tapi yang kalau kamu tengok, dia nak kamu kirakan kos jualan. Dan butiran yang dia bagi kat bawah ni, iaitu inventory awal akhir, untuk kasar dan juga kadar pusing ganti inventory. Jadi sebenarnya dalam, kalau kita tengok balik formula dia, kadar pusing ganti inventory, dia punya formula dia apa? Kos jualan bahagi dengan inventory purata. Dan itu dia punya formula. Jadi yang kita tengok di sini, yang dia bagi kat kita, untuk kita isi dalam formula, inventory awal dengan akhir ada, kita nak isikan inventory purata. Kalau ikutkan untung kasar ni memang tak diperlukan. Dan dia bagi kadar pusing ganti inventory itu sendiri. Dia bagi yang KPGI dengan dia bagi maklumat untuk inventory, kamu kena kira kos jualan. So kita buat macam algebra lah. Di tempat kadar pusing ganti tu kamu letakkan 7 yang dia bagi tu. Lepas tu KJ tu jadikan pembeli ubah lah yang kita nak cari. Lepas tu masukkan angka-angka inventory untuk kita kirakan inventory purata. So 8340 tambah 7620 kita bahagi dengan 2. Kena kita buat cara macam tu lah. So kita pun selesaikanlah untuk mencari KJ. So KJ sama dengan 7 yang bawah ni. Yang di bawah tu inventory purata tu kamu akan dapat 7980 lah. Bila kita ni bahagi, kita bawa ke sebelah, dia akan jadi darab lah, nak algebra basic. So kamu akan dapat lah last sekali KJ sama dengan 55860. Yang tu jawapan soalan 1 lah untuk kadar pusing ganti inventory. Soalan ni agak rumit lah. Kira aras tinggi jugalah lah sebab kita kena applykan algebra. Okey, soalan berikutnya, soalan yang kedua, apakah P dan Q? So tengok formula. Modal kerja, kamu dah faham dia adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Di sebelah semasa pun kamu dah ingat formula dia. Aset semasa bahagi dengan liability semasa. So jawapan dia adalah B. Ini soalan aras rendah lah, ingat formula, insyaAllah boleh buat. Okay, soalan 3, pilih padanan yang betul. Jawapannya A lah, kadar pusing ganti inventory mengukur kecekapan pengurusan inventory. Okay, pulangan atas modal ni salah sebab perkataan ni lah, untung kasar ni lah, mengukur kadar untung bersih. Okay, ni sebab semasa yang salah dia sebab hutang jangka panjang. Dia hutang jangka pendek. Okay, margin, kalau kata cikgu pernah beritahu, kalau dia bubuh margin, sebenarnya dia merujuk kepada margin kasar. Kalau dia tulis margin saja, itu adalah margin kasar. So, peratus untung kasar sepatutnya kat situ. Okay, so jawapan dia untuk nombor 3 ni adalah A. Okay, soalan 4. Firma akan memperoleh untung kasar sebanyak 30 sen bila setiap RM1 kos jualan. Okay, bila untung kasar dan juga ada perkataan kos jualan, rumus yang ada kos jualan ni ada dua lah, iaitu tokokan dengan kadar pusing ganti inventory. Bila dia cakap macam ni lah kan, tidak ada melibatkan inventory, maka jawapan dia adalah tokokan. Alright, yang ni soalan ni aras tinggi ni. Dia bagi jualan, inventory awal, akhir. Kemudian untuk kasar 25% daripada jualan. Berapakah kadar pusing ganti inventory? Jadi kalau tengok, dia tanya kita kadar pusing ganti inventory. Maksudnya macam mana ni? Kita nak kena carilah benda yang kena ada dalam formula tu. Kalau ikutkan formula macam ni lah. Kadar pusing ganti inventory, dia punya rumus adalah kos jualan bahagi dengan inventory purata. Jadi kalau ikutkan memang banyaklah kita tak ada lagi. KJ tak ada, yang kita ada cuma maklumat inventory. So kita kena gunakan maklumat yang bawah ni. Untuk kasar adalah 25% daripada jualan. Jadi kita boleh kira lah dia punya KJ tu. So cara lah macam ni lah lebih kurang. Kita ambil jualan 20,000 kan.
Kalau ikut formula J tolak KJ, kita akan dapat untung kasar kan. Itu dia punya formula kan. J tolak KJ dapat untung kasar. So untung kasar ni kita tahu dia adalah 25% daripada jualan. So kalau kita ambil jualan ni kita kali dengan 25%. So kita akan dapatlah dia punya untung kasar. Untung kasar adalah sebanyak 5,000. Kan 20%, 20,000 kali dengan 25% dapat 5,000. So kita boleh kira lah KJ. So 20,000 tolak 5,000 maka KJ kita akan dapat 15,000. Okay, itu formula yang kita nak cari KJ dulu. So bila dah dapat KJ boleh masuk dalam formula macam biasalah. 15,000 bahagi dengan inventory purata. So 4,000 tambah 2,000 bahagi 2. Okay, tekan kalkulator pupam-pupam kamu akan dapat 5. So jawapan dia adalah 5 kali. So yang ni yang rumit sikit ni bahagian pertama lah. Step 1 ni kamu kena kira dulu kos jualan menggunakan maklumat untuk kasar adalah 25% daripada jualan. So kita bina semulalah penyata perdagangan ringkas ni dan kita dapatkan KJ dan baru kita masukkan dalam formula. Okay, so soalan 5 lah, aras tinggi jugalah. Soalan nombor 6. Tafsiran bagi syarikat 2008 berbanding 2007. So kalau tengok ni nisbah semasa. So nisbah semasa dia merujuk kepada nisbah kecairan. Kita tengok dari segi jawapan B lah kan. So dari segi jawapan ni kenapa yang lain tu salah. Okay, dia kata 2008 berbanding 2007. Dia kata merosot dan tidak mampu bayar hutang. Kalau ikutkan dia makin baik lah. 2 nisbah 1. Yang dulu 2 nisbah 3. Kalau ingat balik nisbah semasa ni yang depan ni aset semasa. Yang belakang ni liability semasa. 2007 kalau kamu tengok 2 nisbah 3 maksudnya dia tak mampu bayar hutang. Dia cuma ada RM2 aset semasa. Untuk bayar hutang liability semasa RM3. Waktu 2008 baru dia okey. 2 aset semasa, RM1 hutang. Jadi yang A salah lah sebabnya dia makin baik. Jawapan C pun salah lah sebab dia tidak merosot. Dia sebenarnya semakin baik. Kemudian jawapan D, meningkat terlalu tinggi. Dia tidaklah meningkat terlalu tinggi. Ini kita boleh kata dia macam situasi yang ideal lah 2/1 tu. Okay, so jawapan yang tepat adalah B. Soalan nombor 7 pula. Berapakah nisbah semasa? Okay, nisbah semasa formula dia macam biasalah kan. Aset semasa bahagi liability semasa. Jadi kenal pastilah dalam soalan ni. Insurans prabayar, aset semasa, overdraft bank, liability semasa, akaun belum terima, aset semasa. Jadi yang mana duduk atas 250 tambah dengan 6,000 bahagi dengan 1,500. Okay, tekan kalkulator kamu akan dapat 4.17 nisbah 1. Okay, ini soalan mudah lah. Baik, soalan berikutnya soalan 8. Menilai prestasi perniagaan 2009 dan 2010. Ini bagi kat kamu peratus untung bersih atas jualan. 16 pada 2009 dengan 2010, 18. Maksudnya dia semakin meningkat lah. Okay, faktor yang menyebabkan perubahan dalam tu dari segi jawapan, kita tengok jawapan dia C lah. Yang betul adalah 2 dan 3. Okay, volume jualan telah bertambah sebab tu kita dapat lebih tinggi peratus untung bersih. Dan juga kita mengendalikan perniagaan bertambah cekap. Jawapan D salah sebab dia sebut sini kelemahan. Salah lah. Prestasi makin baik sebenarnya bukan kelemahan lah. Kemudian nombor 1 salah sebab apa? Kalau boleh kita guna konsep bahawa kita kalau boleh-boleh sebolehnya kita tidak mahulah menaikkan harga jualan. Walaupun kamu tengok sekarang ni memang yang itulah yang berlaku kan. Semua harga barang sekarang ni sudah pun naik. Dari segi teorinya itulah kita punya option yang terakhir. Itu soalan nombor 8 lah. Okay, soalan nombor 9. Nisbah semasa bagi syarikat nikmat 21. Yang faham depan aset semasa, belakang liability semasa. Apakah tafsiran yang tepat? Jawapannya C lah. Setiap RM2 aset semasa dapat menjelaskan RM1 liability semasa. Jawapan A salah. Dia kata liability 2 kali ganda. Yang 2 tu adalah aset. 2/3 aset adalah aset semasa. Okay, ini pun tak betul lah. Kemudian yang D, jika RM2 yang dilaburkan tiba-tiba kan tidak ada kena-mengena lah dengan tafsiran nisbah semasa. Okey, nombor 10.
Yang ni dia bagi tokokkan dengan margin 10%, tokokkan 20%. Apakah tafsiran maklumat tersebut? Okey, jawapannya A lah. Setiap RM1 kos jualan untuk kasar ialah 25 sen. Okey, ini kita rujuk kepada tokokan lah. Tokokan RM1 kos jualan kita dapat untuk kasar adalah 25 sen. Jawapan B, setiap RM1 kos jualan untuk kasar 10 sen. Salah lah. Kata 10 sen ni salah. Setiap RM1 untuk kasar, untuk bersih ialah 25 sen. Okay, ini sebenarnya margin. Kalau tadi margin ni merujuk kepada margin kasar. Jadi sebenarnya kalau dia kata ni untung kasar lah. Patutnya untung kasar. Nombor pun salah. Okay, kemudian setiap RM1 untuk kasar, untung bersih. Ini pun perkataan bersih tu salah lah. Tapi ini angka betul. Cuma perkataan untung bersih tu salah. Dia sebenarnya untung kasar. Okay, itu nombor 10 lah. Okay, soalan 11. Pilih rumus yang betul. Nisbah semasa. Yang ni salah. Terbalik. Okay, inventory purata. Ni salah operasi patutnya. Tambah pulangan atas modal. Untung bersih bahagi modal awal. Tapi salah sebab apa? Dia tidak ada darab 100. Jawapan dia adalah D lah. Kos jualan bahagi inventory purata. Okay, soalan nombor 12. Dia bagi kat kamu penyata ni lah. Perdagangan sampai untuk kasar. Dia minta kamu kirakan peratus untung kasar atas kos jualan. Nah, tengok perkataan ni. Untung kasar. Untung kasar. Duk ada atas apa? Atas kos jualan. So, tengoklah angka yang kamu nak ambil. Inilah untung kasar dengan kos jualan. Bahagilah lah. Bahagi. Kamu akan dapat jawapan adalah C. No? Isikan. Ambil itulah. Untung kasar atas kos jualan. Semua dah ada lah kat soalan tu. Okay, soalan nombor 13. Yang melangkah betul tentang nisbah dan tafsiran. Okay, ini jawapan yang betul adalah B lah. Nisbah semasa tahap kecairan. Pulangan atas modal salah menilai prestasi. Dia mengukur untung atas pelaburan lah. Dia bukan prestasi. Dia nisbah keberuntungan. Okay, tokokan salah lah. Tokokan ni bukan yang menilai kecekapan pengurusan inventory. Dia adalah mengetahui berapakah harga yang kita tambah untuk kos yang harga kita tambah kat atas kos lah. Yang tu tokokan. Okay, kemudian kadar pusing ganti inventory itu hak ni. Jawapan D tu adalah yang huraian C tu. So, jawapan dia adalah B. Okay, nombor 14. Yang manakah tafsiran yang betul? Okay, Indah 21. Okay, nisbah semasa. Aset semasa depan, liability semasa belakang. Okay, jawapan dia D. Kedua-dua perniagaan mampu menjelaskan liability semasa. Betul lah. Kan, depan besar. 2 dengan 3, nisbah 1. So, dua-dua syarikat mampu bayar hutang. Kita tengok kenapa yang lain salah. A salah, dia bagi makbur memperoleh kadar keuntungan. Perkataan ni tak ada kena-mengena dengan nisbah semasa. B pun sama juga kedudukan untung. Tak ada kena-mengena dengan nisbah semasa. C pun tiba-tiba dia beritahu harga jualan kan. Tak ada kena-mengena dengan nisbah semasa. Ini sebenarnya soalan senang ni. Baca teliti dia punya ayat tu kamu boleh kenal pasti. Okey, soalan nombor 15. Berapakah kos jualan? Nah, ni lebih kurang macam yang tadi ni. Okay, kadar pusing ganti inventory sama dengan KJ bahagi inventory purata. Okay, nak cari ni nak cari KJ. So, dia bagi 4. So, isi 4 kat kadar pusing ganti inventory. KJ nak cari inventory purata dia dah bagi. So, betul lah. Inventory purata 19,000. Jadi maklumat yang kamu tak perlu pakai adalah untung kasar. Ni di sekadar maklumat yang mengganggu kamu lah. Tak perlu pakai. So selesaikanlah 4 kali dengan 19,000. Maka kamu dapatlah angka kos jualan adalah 76,000. Okay, soalan nombor 16. Dia bagi ABT, inventory akhir dengan P. Dan dia bagi kat sini nisbah semasa. Dan nisbah semasa 2 nisbah 1.
Lihat agak-agak P tu apa. Okay, kalau kita tengok nisbah semasa dari segi rumus adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. ABT bersifat aset semasa. Inventory akhir pun aset semasa. So kita tengok ni, 15,000 tambah 5,000. Kalau tengok aset semasa kita dapat 20,000 lah kan, 20,000. Okay, katakan yang bawah ni kita nak agak-agak dia tu apa? Cuba kita kita letak kat bawah kan 10,000 tu. Maka kalau kita bahagi 20,000 bahagi 10,000 memang kita akan dapat 2 lah kan. So kita akan tulis 2 nisbah 1. So sama seperti nisbah yang diberikan. So bermaksud yang bawah ni mestilah item yang bersifat liability semasa. Maka jawapan dia adalah C. Tunai salah sebab aset. B bangunan salah dia aset bukan semasa. Kadai janji dia salah sebab dia adalah liability bukan semasa. So jawapan dia adalah C. Kadai janji tu macam mana? Dia lebih kurang macam kita pajak barang lah. Kita gadai barang untuk kita pinjam duit. Nanti bila kita dapat bayar balik, baru kita akan dapat balik barang tu. Tu kata, pernah ingat kan pakai dalam gadai barang. Dia macam pinjaman lah. Kita pergi letak barang tu sebagai gadai. Nanti kalau kita mampu bayar, kita akan ambil balik. Okay, nombor 17. Nombor 17, kadar pusing ganti inventory. Yang ni mudah. Kadar pusing ganti inventory sebab dia bagilah semua angka yang kita perlukan. KJ 53603 bahagi dengan inventory purata. So tengok tarikh lah. Ogos 2014 ni awal. Yang 2015 ni akhir. Tu isi lah. 11260 tambah 12610 per 2 kan, tekan kalkulator perempuan-perempuan tekan kalkulator dapatlah C lah 4.49. Okey, lagi sekali tentang tafsiran nisbah kecairan ni. Soalan ni pun banyak kali kan keluar rotation dia. AS LS kan 2 nisbah 1. Yang manakah yang betul? Jawapan dia adalah D lah. Setiap RM2 aset semasa, ni 2 depan tu, dapat bayar LS RM1. Okay, A salah nisbah kecairan yang rendah. Kata rendah salah lah, dia mampu bayar. No? So, dia okey lah sebenarnya. B salah sebab tidak berkemampuan. Dia mampu sebab aset dia lebih besar daripada nilai LS. Yang ni pula salah sebab terbalik. No? RM2 ni adalah aset semasa. RM1 ni adalah liability semasa. So, jawapan dia D. Okay, ni soalan ni pula dah. Yang ni kena kira banyak ni. Dia bagi 4 perniagaan punya maklumat untuk kasar, untuk bersih dengan modal awal. Dia bagi tahu kat bawah ni. Berdasarkan analisis nisbah pulangan atas modal, firma mana yang terbaik untuk kita buat pelaburan? Jadi ingat balik formula. Pulangan atas modal ni apa dia? Formula dia. Untung bersih bahagi dengan modal awal kali dengan 100. Jadi kamu nak kena kira untuk setiap satu firma tu lah. Jadi maklumat yang mengacau kat sini adalah untung kasar. Untung kasar semua ni tak payah pakai. Tak perlu. Jadi kamu tekan kalkulator ialah ambil untung bersih bahagi dengan modal awal kali 100. Buat untuk setiap firma yang ada dalam soalan ni. Maka kamu akan dapat 5 satu-satu tu. So yang depan aman ni kamu akan dapat 22.5%. Untuk bakti kamu akan dapat 16. Ni kelas kamu ni, kelas bakti ni. Untuk ceria dapat 23.75. Untuk damai kamu akan dapat 16.6%. Jadi yang terbaik adalah yang paling tinggi dia punya peratusan. Maka jawapannya adalah firma ceria. Yang ni aplikasi lah. Kamu kena tahu lah apa yang kamu nak kena buat. Kena kira satu-satu pulangan atas modal untuk setiap firma yang diberikan. Okay, soalan nombor 20, kadar pusing ganti inventory. Okay, ni pun soalan senang sebab maklumat yang kita perlukan semua dah ada. Isi dalam formula ialah KJ 135,000 bahagi dengan inventory purata awal tambah akhir bahagi dengan 2. So, dapat jawapan dia 6 kali. So, kamu nampak lah soalan kadar pusing ganti inventory pun soalan yang famous dalam tajuk ni.
Cuma kadang-kadang dia keluar yang direct macam ni, just masukkan dalam formula, ataupun yang macam tadi kita kena kira KJ dulu. So on depends lah, depend on soalan lah. So apa-apa kena alert lah benda-benda ni. Tu kena buat soalan yang sebenar ni, tengok pattern soalan apa yang selalu keluar dan apakah yang dia selalu tanya kalau soalan tu keluar. Okay, nombor 21. Ni nampak, ni pun macam yang tadi juga kan, ada kan soalan yang tadi kan. So jawapan dia A lah. Okay, setiap sengit konjulan tu kasar. So ni cikgu tak ulang lah, dia lebih kurang macam yang huraian tadi saja. Soalan yang lebih kurang sama. Okay, nombor 22. Apakah tafsiran yang dapat diberikan sekiranya sebuah perniagaan memperoleh tokokan sebanyak 20%? Okay, jawapannya C lah. Setiap RM1 kos jualan. So tengok balik formula kan. Formula tokokan ni kan. Setiap RM1 kos jualan akan menghasilkan untuk kasar sebanyak 20% kan. Tengok balik dia punya formula lah. So formula dia ni lah. RM1 kos jualan akan menghasilkan untuk kasar adalah sebanyak 20 sen. Itu yang kata 20% dulu lah. Yang soalan yang A ni salah sebab RM1 jualan. Perkataan jualan tu salah. Yang soalan jawapan. Jawapan B pun perkataan jualan ni salah. Lagi satu, perkataan untung bersih pun salah. Jawapan D, perkataan untung bersih tu yang salah. Okay, so yang betul adalah soalan jawapan C. 23. Yang manakah menerangkan maksud kadar pusing ganti inventory? Jawapan dia C lah. Berapa kali inventory ganti dalam satu tempoh perakaunan soalan yang wajib betul. Okay, 24 lagi sekali ni sebuah semasa. So, formula dia aset semasa bahagi liability semasa. Ni soalan senang ni. Aset bukan semasa, tak perlu. Liability bukan semasa, tak perlu. So, kamu cuma ambil 60,000 bahagi dengan 20,000. Ataupun 6 bahagi 2 dapat 3 lah. So, 3 ni sebuah 1. Soalan senang tu. Okay, yang ni pula. Ni sebuah semasa dia tanya, tahun manakah keupayaan yang paling baik? So, kita tengok nombor yang mana. Dia ubah nombor sikit-sikit ni. 14.1, 14.5, 15.4, 15.3. Yang paling tinggi yang ni lah. So, tahun 2016. Okay, nombor 26. Okay, sekiranya anda ingin membuat pelaburan meletakkan sasaran pulangan atas modal. Pulangan atas modal, ni keyword dulu, pulangan atas modal 25%. Jadi berapakah modal yang diperlukan? Okay, apa rumus pulangan atas modal? Pulangan atas modal, rumus dia adalah untung bersih bahagi dengan modal awal kali 100 kan. Jadi ini kena buat algebra kau-kau ni. So dia bagilah kat kamu pulangan atas modal yang kita nak adalah 25. Jadi 25 ni kamu tulis kat tempat PAM dulu lah. PAM tu kamu ganti dengan 25. Okay, 25. Kemudian untung bersih, tengok kat jawab soalan lah. 40,000. Okay, bahagi dengan modal awal yang kita nak kira, saya guna huruf MA lah yang kita nak kira dulu, kali dengan 100. Okay, so dapatlah persamaan macam tu lah. 25 ni ambil yang dia bagi persen tu, kita gantikan lah 25 sama dengan 40,000, soalan bagi untung bersih, per dengan pemboleh ubah kita cari kali 100. Okay, selesaikan lah sebagai algebra. So, tiap nak settle ni. 25 sama dengan kali dulu 40,000 dulu kali 100 kan. So, dapat apa? Naik lagi 20, 400, 00, 00. Dia jadi kan 4 juta lah, 4 juta lah. Jadi 4 juta per modal awal. So, algebra lah, bahagilah modal awal sama dengan 4 juta bahagi 25. Kan, tekan kalkulator dapatlah 160,000. Okay, itu soalan 26. Okey, lagi sekali soalan kadar pusing ganti inventory yang mudah kos jualan mudah ada lah, isi lah 72,000 bahagi inventory purata 12,000 tambah 24,000 per dengan 2. Okey, tekan kalkulator. Ingatlah yang ni kira yang bawah dulu bagi dapat angka dulu lah, baru kamu bahagikan dengan 70,000. So ni dapat 4 kali.
Nah, banyak kali dah soalan yang tu. Naik berulang-ulang. Okey, yang ni. Inventory awal, inventory akhir, belian, jualan, untung kasar. Berapa peratuskah untung kasar atas kos jualan? Okey, ni formula tu lah. Maksudnya untung kasar bahagi kos jualan darab 100 lah. Tu formula asal dia tu. Dia punya formula tu sebenarnya. Ni. Untung kasar bagi KJ kali 100. Tu tengok formula. Dengan maklumat yang kamu ada. Item apa yang dah ada yang dia dah bagi? Dia dah bagi yang kamu boleh masukkan formula adalah untung kasar kan. Jadi yang kamu nak kena kira adalah KJ. Nah, KJ nak kena kira. So nak kena kira KJ, gunakan maklumat ni lah. Maklumat item-item KJ lah. Macam duk buat selalu tu. Inventory awal tambah belian tolak dengan inventory akhir. Nah, ikut formula KJ lah. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Kamu tekan kereta yang ni, kamu dapat KJ sama banyak dengan 13,840. Kamu dapat nilai KJ. Sebelum dapat nilai KJ, masukkan dalam formula je lah. Untuk kasar 9,800 bahagi dengan 13,840 kali 100. Okay, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan A lah 70.8%. Okey, soalan nombor 29. Maklumat berikut diambil dari sebuah perniagaan, inventory awal, inventory akhir, kos barang untuk dijual. Di sini dia trik soalan lah, kos barang untuk dijual. Okay, kamu ingat balik format KJ. Format KJ, kalau kamu ingat betul-betul lah, kita ada inventory awal, kan, lepas tu kita akan tambah belian. Ni cikgu ambil yang basic lah. Inventory awal tambah belian, kita akan dapat apa? Kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kita tolak dengan inventory akhir, baru kita akan dapat kos jualan. Kan, ini format KJ yang basic lah kan. Inventory awal tambah belian, kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Tolak dengan inventory akhir, baru kamu akan dapat kos jualan. So, bila dia tanya kadar pusing ganti inventory, so macam formula yang kita buat banyak-banyak kali lah kan. Kadar pusing ganti inventory, kita nak kena ada angka KJ. KJ per dengan inventory purata. So, kamu nak kena kira KJ lah. So, macam nak kena kira KJ, kamu tengok kat formula ni. Kita dah ada, dia bagi kos barang untuk dijual. So, kita kena tolak dengan inventory akhir. So, ambil lah. Untuk dapatkan KJ sama dengan 82,000, kamu tolak dengan 19,564. Okay, so kamu akan dapat KJ 62,436. Dapat nilai KJ, masukkan dalam formula lah macam biasa lah. So masuk ke formula KPGI 62436 per dengan inventory purata. Macam biasa lah, awal tambah akhir bahagi 2. Kita tekan kalkulator, pupam, kamu akan dapat 3.43 kali. So, trik soalan kali ni ialah yang ni pula. Kamu kena kira KJ berdasarkan maklumat, kos barang untuk dijual, tolak dengan inventory akhir. So, kena faham format KJ. Nak kena aplikasikan rumus kos jualan. Maklumat apa yang dah bagi, kita gunakan untuk dapatkan yang kita perlukan. Okey, soalan nombor 30. Nisbah ujian asid. Okay, ingat balik formula dia. Di segi formula dia, apa dia? Aset semasa tolak dengan inventory akhir bahagi dengan liability semasa. Okay, itu formula nisbah ujian asid. Okay, tengok apa yang dia bagi kat kita. Inventory awal, inventory akhir, aset semasa. Okay, ini dia bagi. Aset semasa ada. Inventory akhir pun ada. Tapi dia tak bagi liability semasa. Tapi dia bagi kat kita modal kerja. Kan dia bagi kat kita modal kerja. So, kamu kena apply lah rumus modal kerja. Macam mana kamu nak kira modal kerja? So, step pertama, kita kena apply rumus modal kerja. Aset semasa tolak dengan liability semasa, kita akan dapat modal kerja kan. So, kita buat algebra lah soalan ni, rumus ni.
So, nak cari liability semasa, maksudnya aset semasa kita akan tolak dengan modal kerja kan. Kita ubahlah kan, kita bawa apa? Kita ubah kedudukan tu lah. Yang tolak P sebelah ditambah, yang positif main belah kiri jadi tolak kan. Algebra biasalah. So, kita ambil lah rumus angka-angka yang kita dah ada ni. Aset semasa 12,000. Okay, tolak dengan modal kerja 3190 untuk mendapatkan liability semasa. Setelah tekan kalkulator dapat LS sama dengan 8810. Okay, dapatlah nilai liability semasa. So, boleh masukkan dalam formula ujian asid lah. Okay, aset semasa dia dah bagi. Kita ambil baliklah 12,000 tu. 12,000. Tolak dengan inventory akhir 1,800. Kita bahagi dengan liability semasa yang kita bawa kira tadi. 8810. Kita tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.157. So, bunda lah 57 ni, kamu bunda akan ambil jawapannya 1.16 nisbah 1. Okey, itu soalan nombor 30. Nah, label dia agak tinggi lah. Nah. Okey, soalan yang terakhir, modul 10. Perniagaan Zaleha. Nisbah semasa 2.5 nisbah 1. Ni 1.8 nisbah 1. Pulangan atas modal 25 dan 37. Kadar pusing ganti 3 dengan 5. Okay, mula-mula kali kita pilih pemenang. Kalau kita tengok tiga-tiga tu, siapa dia pemenang? Tu nisbah semasa, Zaleha lah pemenang dia. Lebih tinggi kan 25 dengan berbanding 1.8. Untuk pulangan atas modal, yang menang adalah Aisyah. Kemudian untuk kadar pusing ganti inventory, yang menang adalah Aisyah juga. Okay, dia nak kita cari yang betul. Jawapannya D lah. Kebayaran Zaleha, bayar hutang jangka pendek ya, 25 lebih tinggi berbanding Aisyah 1.8. Itu yang betul. Okay, jawapan A. Kenapa salah? Keyword dia yang lebih cekap mengurus. So, lebih cekap mengurus ni kita tengok kadar pusing ganti inventory lah. Kita Zaleha lebih cekap. Sebenarnya yang lebih cekap adalah Aisyah. So, salah lah sebenarnya bukan Zaleha. Aisyah lebih cekap. Nah, terbalik nama tu. Okay, nombor soalan jawapan B. Berminat untuk melabur. Ini kena rujuk kepada pulangan atas modal. Dia kata lebih kepada Zaleha. Sedangkan yang lebih tinggi adalah Aisyah. So, salah lah. Betulnya Aisyah lah lebih berminat berlabur dengan Aisyah. Okey, soalan C. Jawapan C, dia kata Aisyah tidak mampu membayar hutang jangka pendek. Siapa tak mampu kan? Dua-dua mampu. So, jawapan C salah lah. Jadi, jawapan yang betul adalah jawapan D. Okey, itu modul 10. Okey, boleh ikut lah. Ada apa-apa nak tanya? Modul 10. Okey, pukul 9. Lagi setengah jam. Kita cubalah habiskanlah modul ni sampai habis lah. Tak mau sambung-sambung lah. Modul sebelah ni. Okey, so kita tengok masuk modul sebelah lah. Rekod tak lengkap. So, yang ni pun modul tajuk yang agak mencabar lah. Ni soalan-soalan objektif dia. Kita tengoklah satu-satu. Tolong bagi perhatian yang supaya boleh jawab ni bila kita buat latitude B lepas ni. Soalan-soalan terakhir yang tahun 2021. Harap kamu akan dapat skor lah bila kita buat langkaji nanti. Alright, so soalan 1, aras rendah. Apakah yang menyebabkan boleh berlakunya rekod tak lengkap? Jawapan dia adalah B. Okey, jawapan A. Tiada kawalan tunai ni bukan rekod tak lengkap. Cuma boleh berlaku kecurian dan penyelewengan. Jumlah imbangan duga tidak dihitung dengan tepat. Bukanlah sampai rekod tak lengkap kan. Kita kira baliklah. Yang ni peniaga tidak merancang belanja dengan baik itu tidak ada kena-mengena lah. So, jawapannya B. Alright, soalan 2. So, nanti kalau kamu dah buat betul-betul tajuk ni, kamu akan dapati tema yang kerap berulang adalah soalan mengira modal. Sangat kerap tema dia kan. So, apakah modal akhir? So, kamu tengok balik dia punya maklumat tambahan yang, maklumat dalam kotak yang begini. So, kamu ikut balik rumus equity pemilik dalam PKK. Kan, modal awal tambah modal tambahan tambah untung bersih, tolak ambilan. Kan, dapatlah jawapan dia. Tekan kereta lah. Modal awal, tambah modal tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan. Dapat jawapan dia C, 8,000. Nah, ikut balik formula ikuti pemilik dalam penyata kedudukan kewangan. Yang selalu kamu jumpa yang 3 ni lah kan. Modal awal, tambah untung, tolak ambilan.
Yang ni jarang-jarang. Tapi kalau kata ada, nama pun dia modal tambahan, bermaksud kamu tambahlah waktu kamu nak mengira modal akhir. Okay, itu soalan 2. Soalan yang ketiga. Penyata mengira modal. Kak tengok keyword ni lah. Penyata mengira modal. Apakah rumus modal yang basic? Aset tolak liability kan. Dia ada persamaan perekonomian kan. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik ni yang basic. Aku nak cari E sama dengan aset tolak liability. So apa-apa pun nampak mengira modal yang ada dua benda saja bermaksud aset tolak liability lah. So P adalah asset, Q adalah liability. Okay, jawapan dia adalah B. Okay, yang ni pulangan. Pulangan ni maksudnya merujuk kepada untung. Perniagaan KL. Ni minat Superman ni. Okay, kamu kena guna formula yang mengira untung bagi tajuk rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Untung bersih sama dengan modal akhir. Kita tambah dengan ambilan. Tolak dengan modal awal. Tolak dengan modal tambahan kan. So kalau kamu tengok formula pun boleh isi simbol-simbol yang kat atas tu. Tak boleh tulis buat ayat matematik pun tak apa. Kan modal akhir tengok awal 27 ni modal awal. Yang 28 ni modal akhir. So modal akhir ni positif lah. Yang lepas tu positif lah. So tambah. Ambilan kamu tambah. Modal awal kamu tolak. Modal tambahan kamu tolak. Okay, tekan kalkulator betul-betul dapatlah. Jawapan dia untung lah. Sebab apa untung? Sebab jawapan dia nanti adalah positif. Nak angkanya masih positif, masa kamu akan dapat sebagai untung. Okey, nah soalan berikutnya nombor 5. Yang ni pun gunakan rumus yang sama juga macam yang tadi. Cuma dia tanya ambilan. So nampak pattern soalan lah. Soalan tadi dia bagi ambilan, dia tanya pulangan. So soalan ni soalan yang sama juga, mirip-mirip lah. Tapi dia tanya kat kamu ambilan. So guna formula yang sama. Untung sama dengan modal akhir tambah ambilan tambah modal awal. Tambah pula dah. Tolak modal awal, tolak modal tambahan. Okay, isilah angka-angka yang dia ada tu. 3750 sama dengan modal akhir 15,000 tambah ambilan, saya ganti dengan huruf X. Tolak modal awal 10,500. Tolak modal tambahan 1,500. Okey, selesaikan seperti algebra biasalah. Ubah soal lah. Kiri belah mana ikut suka kamu lah. Selesa macam mana kan. Ubah semua nombor ni. P sebelah kiri kan. So 15,000 tu jadi tolak. 10,500 tu jadi tambah. 500 tu jadi tambah. So tekan kalkulator dapat 750 lah angka ambilan. Okey, ni pula lah soalan ni dia tanya berkaitan perabot. Baki perabot awal, beli perabot baru, tolak perabot akhir. So ingat balik formula apa kan? Awal tambah beli tolak akhir. Yang ni kita nak kira susut nilai kaedah penilaian semula. So jawapan dia adalah A. Okey, yang ni dia tanya kamu konsep buat pelarasan. Berapakah kadar bayaran belum bayar? Okey, ni dia guna kaedah. Dia guna kaedah baki BB, baki HB ni. Okey, yang butiran yang butiran bank ni adalah yang dia bayar lah, kadar bayaran dia bayar. Yang untung rugi ni adalah yang sebenar. Okey, belum bayar. Belum bayar ni bersifat liability. Okey. Liability baki BB belah mana? Kalau liability baki BB mesti berada di sebelah kredit kan? So bermaksud yang ni lah. Kalau kita bawa ke bawah, baki HB 110 berada di sebelah kredit, maka jawapan dia adalah 110. Okey, 190 ni apa? Yang tu kalau tengok baki dia sebelah debit. Kadar bayaran bersifat belanja. Tapi kalau belanja tu nak jadi aset, yang ni adalah
kadar bayaran prabayar. Okay, yang tu adalah kadar bayaran prabayar. Tapi dia tanya yang kadar bayaran belum bayar, bermaksudnya yang bawah lah. So kalau kita soalan tanya kadar bayaran prabayar, kita ambil angka yang atas lah. Ni kadar bayaran belum bayar yang bawah tu. Sebab bawa ke bawah dia jadi baki kredit liability . Okey, ni pula akaun kawalan punya soalan ni. Dia tanya berapakah jumlah belian kredit. Okay, liability. Okay, yang ni cara senang ialah kita bina balik akaun ledger lah. Kita bina balik akaun ledger, akaun kawalan. Akaun belum bayar. Ingat ni akaun liability . So liability bertambah kita kredit. Maksudnya baki dia pun baki kredit, baki awal. Kalau L nak tolak, kita akan debitkan. Jadi, yang ni baki awal. So awal dia kredit 3200. Baki akhir akan guna silang. Okay, 5,500 mesti cikgu ajak dalam kelas kan. Baki awal masuk dulu tu silangkan baki akhir. Kemudian yang ni tengok balik maklumat tambahan pulangan belian. Pulangan belian ni dia akan mengurangkan liability. Jadi kita masukkan di sebelah debit lah. Pembayaran kepada akaun belum bayar. Kita bayar hutang kepada ABB pun akan mengurangkan liability, masukkan di sebelah debit. So kita pun kiralah angka pengimbang. Mudah saja lah. Buat balik akaun kawalan, kirakan angka imbang. Cuma kena tahulah nak masuk belah mana. So tambah 33 ni, tolak dengan baki awal 30 tu dapatlah angka imbang dah. Itu belian lah kat sini. So tekan kalkulator, kamu akan dapat RM7,000. Soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 9 pun tema yang sama. Berapakah belian kredit? Dia bagi maklumat tentang ABU ni, kamu kena tangkap lah. Dia tanya berapakah belian kredit. Maksudnya kamu bina lagi sekali lah. Soalan ni pun bina semula akaun kawalan belum bayar. Konsep yang sama macam soalan yang sebelum ni. So ni pun kemahiran yang sangat penting lah. Kemahiran kamu untuk membina akaun kawalan ni adalah penting untuk jawab soalan objektif dan juga soalan-soalan di kertas 2. Okay, tambah liability, tolak liability. Ya, tengok balik. Baki awal, ni Januari, awal. Kredit 5,600. Okay, silangkan baki akhir. Baki akhir dah yang bawah ni. 3980. Okay, tengok butiran yang lain. Bayaran kepada akaun belum bayar. Yang ni tolak liability. Maksudnya debit lah kat jawapan. 17414. Diskaun yang kita terima daripada pembekal pun tengoklah dia bagi. Diskaun diterima, okey masuk. Kadang-kadang dia ganggu kamu, dia bagi diskaun diberi. Itu maklumat yang tidak ada kena-mengena. Jadi diskaun diterima, ya kan ada kena-mengena. Tapi kesan dia adalah tolak liability juga. So masukkan lagi sekali sebelah debit. Pulangan belian pun memang masuklah. Pulangan belian pun akan mengurangkan liability. Masukkan di sebelah debit juga. So macam tadilah, kamu total sebelah debit ada 4 nombor tu. Tolak dengan baki awal, dapatkan angka belian kat sini lah. Angka belian kredit kat sini. Jawapan dia adalah B. 17152. Angka imbang. Okay, soalan nombor 10. Rumus mengira untung. Ni yang macam kita buat awal tadi lah. Modal akhir tambah apa? Tambah adalah bilan. Jadi dah ada modal awal. Maksudnya awal tu adalah modal tambahan lah. Jadi jawapan dia adalah C. Ni soalan senang lah. Hafal formula insyaAllah boleh. Okay, lagi sekali soalan rumus juga kan jawapan dia A. So nampak tak? Rumus pun penting untuk kamu ingat lah. Soalan rumus mengira untung bersih untuk tajuk rekod tak lengkap ni sangat penting. Sama ada teori ataupun aplikasi. Alright, yang ni pula. Yang ni pun konsep yang sama macam tadi. Cuma yang ni jualan kredit. So kalau jualan kredit nak kena buat apa? Buat akaun kawalan belum terima lah pula. So ini aset. So aset berbaki debit, aset bertambah di sebelah debit. Aset berkurang di sebelah kredit. So baki awal ni 1840, aset awal dia debit. Okay, silangkan baki akhir. Baki akhir dia yang ni 2682. Okay, peruntukan tuan ragu tidak ada kena-mengena, tak masuk dalam akaun kawalan tuan ragu. Cek diterima daripada ABT yang kita pelanggan bayar hutang, yang ni adalah mengurangkan aset. So masukkan di
sebelah kredit 1240. So kamu totalkan yang besar, tolak yang kecil, dapatlah angka imbang kat sini lah jualan. Kan untuk jualan, so dapat angka imbang lah 2082. Okey, ni soalan yang sangat senang, 13. Belian tunai dengan belian kredit, dia tanya berapakah nilai belian yang kita nak masukkan ke akaun perdagangan, bermaksud kamu tambah dua-dua lah. Belian tunai pun dengan belian kredit kita akan masukkan sebagai jumlah keseluruhan belian dalam akaun perdagangan. So jawapan dia adalah D. Okey, lagi sekali soalan yang kena buat akaun kawalan untuk bagi yang cara yang mudah lah, belian kredit. Okey, bina semula akaun kawalan lagi sekali. Ni pun ABB-nya lah. Tu nampaklah banyak kali soalan yang sama. Kan practice make perfect. Tambah L tolak L. Okey, baki Januari, baki awal. Awal kredit liability 3,200. Silangkan baki akhir. Baki akhir ni lah pula. 5,500. Kita tengok maklumat yang lain kena guna ke tak ada kena guna. Pulangan belian, yes, kena masuk. So yang ni tolak liability, hutang berkurang. 500 masuk sebelah debit lah, tolak L. Kita bayar kepada ABB pun maksudnya L berkurang 4,200. So angka imbang lah, macam biasalah. Macam tadi juga, angka imbang untuk dapatkan angka belian. So kamu dapat 7,000. Nampak angka yang sama kan dengan soalan tadi kan? Lebih kurangnya lah. Okay, nombor 15. Yang ni, apakah yang diperoleh oleh Rama? So, yang ni soal rekod tak lengkap, kaedah perbandingan, guna rumus lah. Untung sama dengan modal akhir. Modal akhir 47,600. Ambilan kena tambah. So, tambah 3,520. Modal awal nak kena tolak kan. So, tolak 42,600. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 8520. Nombor tu nombor positif, bermaksud kamu akan dapat untung. Okey, itu soalan nombor 15. Soalan nombor 16. Tidak mengamalkan sistem bergu. Okey, ni 1 Januari dia bagi tahu lah modal. So, yang ni dipanggil sebagai modal awal lah. Kan ini modal awal. Kemudian pada 31 Disember, dia bagi dua benda ni. 33 tu dengan bank. Yang ni bermaksud yang ni adalah modal akhir. Ambilan 500. Okay, berapakah untung atau rugi? So rumus biasalah. Untung sama dengan modal akhir. So modal akhir kamu total dua-dua ni dapat apa ni? 4, 10, naik 1, 7. Okay, dia dapat 41,000. 41,000 modal akhir ni tambah dua-dua ni. Okay, lepas tu kamu kena tambah ambilan 500. Kemudian tolak dengan modal awal. 42,800. Yang ni kamu akan dapat nombornya negatif kan. Kamu akan dapat nombornya negatif 1,300. So bila negatif, kamu pilih jawapan dia sebagai rugi bersih. Okay, next. Soalan 17. Yang ni kaedah bagi yang tidak mengamalkan sistem bergu dua lah. Kaedah analisis, kaedah perbandingan. So jawapan dia adalah A. Jawapan 3 ni untuk mengira susut nilai. Kaedah main cermat ni adalah titik pulang modal. So nombor 17 jawapannya A, 1 dan 2. Okay, dia bagi maklumat tentang 1 Januari. Dia tanya kamu modal awal. So modal awal biasalah formula dia apa? Aset tolak liability. Aset positif, liability itu negatif. So tengoklah balik senarai dulu. Inventory aset positif, perabot aset positif, bank dia tak sebut overdraft, kita anggap sebagai aset positif. Akaun belum bayar, liability negatif. Akaun belum terima, aset positif. Kadar bayaran belum bayar, liability negatif. Okay, tekan kalkulator. Tambah tolak dulu. Dapat jawapan dia B. Okay, situasi manakah yang tidak punya rekod tak lengkap? Okay, jawapannya A. Peniaga A, mereka ambilan tunai di akaun ambilan saja. Ini maksudnya tidak ada sistem catatan bergu. Sistem bergu tidak digunakan. Dia hanya guna satu akaun saja. B salah sebab ni ada dua akaun. So maksudnya dia mengamalkan sistem catatan bergu. Kemudian C merekod jualan kredit jurnal jualan
dan memindahkan ke ledger. Ni maksudnya lengkap lah, dia ada ledger semua. Jawapan D pun salah sebab apa? Dia buat 2 akaun lah, syaitan bergu diamalkan. So jawapan ni adalah A. Okay, soalan 20. Lagi sekali. Jualan kredit. So, bina lagi sekali akaun kawalan. Ini akaun kawalan belum terima lah. So, nampak dah pattern dia lah. Tambah A, tolak A. Baki awal aset 3,000 debit. Okay, silangkan baki akhir 4,000. Penerimaan daripada ABT, yang ini adalah pengurangan ABT lah. So, masukkan di sebelah kredit 8,000. Pulangan jualan pun ada kena-mengena dengan jawapan kita. Pulangan jualan pun mengurangkan ABT. So, tolak A pun masuk sebelah kredit juga. So, kirakan angka pengimbang untuk jualan kat sini. Dakar dapat jawapan adalah D. Nah, banyak sangatlah soalan buat akaun kawalan ni. Kalau kamu perhati, insyaAllah boleh buat lah lepas-lepas ni. No? Kalau keluar soalan kertas 2 pun boleh buat juga. Benda yang secara yang sama. Okay, sebab-sebab berlakunya rekod tak lengkap. Ini jawapannya A lah. 1 dan 2 hanya rekod akaun belum terima dan belum bayar. Maksudnya dia cuma buka akaun tak ada bergu. Yang nombor 2 ni dia cuma buat buku tunai saja. 3 salah lah sebab ada SCB yang lengkap. Yang ni pun salah lah sebab ada BCP dan ledger. So jawapannya adalah A lah, 1 dan 2. Okey, nah soalan nombor 22. Yang ni kita tengok, ni sebenarnya dia minta kamu buat pelarasan lah. Berapakah iklan yang akan rekod dalam akaun untung rugi. Okey, tidak menyimpan buku yang lengkap, maklumat berikut diperolehi. Okey, ni kamu tengok balik cikgu dah ajak buat pelarasan kan. Kalau kata kita dah belanja belum bayar, yang akhir, ingat balik kan belanja belum bayar, pelarasan dia tambah. So tengok tarikh Disember 31 ni yang 2 bawah ni. So yang ni maksudnya yang akhir lah. Yang 160 tu yang akhir. Yang Januari 1 tu yang awal. Cikgu kamu dah faham sebelum ni buat soalan yang kertas 2. Pelarasan kita tanda yang akhir dulu. Yang awal kita susun-susunkan simbol kan. Cikgu ajak macam tu kan. So sama lah ini. Belum bayar dari segi pelarasan dia. Kalau akhir kamu tambah. Bermaksud kalau yang awal kamu kena tolak. Jadi kita mula dengan angka buku tunai. Yang 540 ni adalah angka dalam buku tunai. So kita ambil 540 tolak 280 tambah 160. Dapatlah jawapan dia A lah, 420. Nah, itulah belanja iklan yang sebenar. Okey, soalan nombor 23. Keadaan banjir, lepas tu maklumat yang rosak. Jadi, tengoklah jawapan yang bagi ni yang manakah yang menerangkan tentang kaedah rekod tak lengkap. Jawapan dia adalah B lah. A ni susut nilai, B, C susut nilai, D pun susut nilai. Jawapan yang dapat untung adalah B lah, kaedah perbandingan. Okey, soalan nombor 24. Okey, ini formula. Penyata untung rugi bagi mengira untung bersih rekod tak lengkap. Kan ambilan tambah modal awal tolak, modal tambahan tolak, jawapan dia A. Okey, senang saja. Okey, 25. Yang ni soalan akaun kawalan kot tapi dia tinggi sikit sebab item dia banyak. Jumlah jualan kredit so nampak kan keyword dah kena buat akaun kawalan. Okey, cuba bina semula akaun kawalan. Ni jualan kredit so akaun kawalan ABT lah. ABT. Buat ledger kosong. Tambah A. Tolak A. Okey, baki awal. Baki awal ni atas ni 4,010. Okey, debit. Silangkan baki akhir. Baki akhir ni yang bawah. 2420. Okay, tengok maklumat yang lain. Ada tak yang kena mengena ataupun yang mengganggu saja? Okay, diskaun diterima ni sebenarnya item ABB. Yang ni pengganggu. Kan, kalau ABT ni diskaun diberi. Yang ni diskaun terima ni daripada ABB. So yang ni tak ada kena mengena. Pulangan masuk. Fikir balik. Pulangan masuk ni pulangan apa? Pulangan belian ke pulangan jualan? Jual barang keluar. Pulang pelanggan pulang barang masuk. So pulangan masuk yes. Ini adalah pulangan jualan. Ini adalah PJ. So PJ akan mengurangkan aset, mengurangkan angka ABT kan. So kita masukkan di sebelah kredit 280.
Okay, hutang lapuk kena masuklah kan, hutang lapuk masuk mengurangkan ABT, so masukkan kredit juga 206. Penerimaan daripada ABT, yang ni buta dan bank tu. Kan pelanggan banyak hutang pun yang ni pun mengurangkan ABT, masukkan di sebelah kredit. So macam biasalah, dah masuk semua item yang berkenaan, kirakan angka pengimbang. So dapat jawapan dia adalah C, 4914. Okay, nombor 26. Okay, dia bagi modal awal, modal akhir, kemudian ambilan. Ambil tunai 2,000 dan inventory 700. So jadi maksudnya ambilan kena total lah. Ambilan dah berjumlah 2,700. Kemudian modal tambahan 5,000, berapakah untung bersih? So guna formula yang biasalah. Untung bersih sama dengan modal akhir ni 21,000 tambah ambilan 2,700 ni total dua-dua tu. Okay, tolak modal awal 12,000 tolak dengan modal tambahan 5,000. Nah, ini rumus rekod tak lengkap untuk menggunakan untung bersih. Tekan kalkulator dapat 6,700. Okay, soalan nombor 26. Soalan nombor 27, kita lajak sikit lah. Kita habis modul ni malam ni. Lajak sikit lah, lebih sejam sikit. Nombor 27 pun tidak menyimpan rekod yang lengkap. Penyata menggunakan modal. Nampak ni pun ada sebelum ni mirip-mirip kan, yang sama. So, asset, Q adalah liability kan. Asset dan liability. Cuma ni soalan yang sebelum dia buat table. Yang ni dia bagi asset dan liability. Macam tu saja. So, pilihlah yang mana ada perkataan tu. Cuma jangan tersilap ambil D. D ni adalah aset semasa dengan liability semasa. So kita ambil total asset dengan total liability. Okay, ni soalan ni pula. Menggunakan merekod menggunakan sistem bergu. Wakil pula merekod perniagaannya sistem catatan tunggal. Okay, Ailing dia kata buat sistem catatan bergu. Yang wakil catatan tunggal, SCT, tunggal. Jadi yang manakah kesan dia? Jawapan dia A, ada imbangan duga. Yang wakil tidak ada imbangan duga, memang tak buat imbangan duga. Okay, kenapa jawapan B tak boleh terima? Untung rugi tepat, okey betul. Yang ni dia kata nilai untung tidak boleh dikira. Sebenarnya boleh kan, kita ada kaedah dia. Okey, C. Nyata kekurang-kurangan boleh disediakan. Yang ni dia kata tidak boleh disediakan. Sebenarnya boleh juga kan. Cara dia cuma mungkin angka dia tak begitu tepat lah. Tidak setepat kaedah yang mengamalkan sistem catatan bergu. Tapi boleh juga buat PKK. Modal akhir boleh dikira. Yang ni dia kata tidak boleh dikira. Boleh kira. Kita tahu nilai aset, kita tahu nilai liability, boleh kita kira kan. Cuma mungkin tidak setepat kaedah sistem catatan bergu kan. Itu bergantung kepada apa yang dapat dibekalkan oleh perniagaan tersebut. Okay, nombor 29. Apakah keuntungan kerugian? Lagi sekali, rumus formula untung bersih, kaedah rekod tak lengkap. Modal akhir 7,000 tambah ambilan. Okay, lepas tu tolak modal awal, tolak modal tambahan. Kalau kamu hafal semua ni, boleh tulis kat kotak tu ya formulanya operasi kan. Modal akhir positif. Ambilan positif. Modal awal kena tolak. Modal tambahan nak kena tolak. So tengoklah jawapan dia dapat untung bersih. Nah, sebab angka jawapannya adalah positif. So positif untung 2,000. Okay, sikit ke. Nombor 30, item manakah menambahkan? Menambahkan equity pemilik. Modal tambahan lah. Ni pun hafal balik format equity pemilik dalam PKK kan. Modal awal tambah untung tambah modal tambahan. Dua tu lah perkara yang menambahkan untung. Yang ada dalam jawapan adalah modal tambahan. Itu soalan nombor 30. Soalan nombor 31. Berapakah equity pemilik? Ni pun pegang formula. Equity pemilik kira macam mana? Asset tolak liability. Sebab kita tengok berdasarkan maklumat yang kita adalah dia bagi maklumat asset. So asset ni kamu total lah. Dua-dua ni asset ni kamu jumlahkan. So asset dapat
16,980. Liability pun kamu total, so kamu dapat 6,580. Operasi tengah-tengah dia tolak kan. So asset tolak liability, dapatlah jawapan dia A, nombor 31. Okey, soalan nombor 32 ni pun soalan pelarasan. Sewa yang diiktiraf maksudnya nak kira sewa yang sebenar. Yang ni angka buku tunai kita start kat depan. 4050. Okey, cikgu bagi tahu pelarasan, kita tanda yang belakang, kita songsang simbol depan. Prabayar pelarasannya kamu nak kena tolak yang akhir kan. Prabayar tu sewa belanja tahun depan, tolak dulu. Tapi bila yang simbol depan kita kena songsang, dia jadi tambah. Tu segi jawapan 4050 tambah 450 tolak 900. Dapat jawapan dia adalah 3600. Soalan senang ni, kalau kamu duk follow selalu dalam kelas memang boleh buat soalan ni. Okay, nombor 33. Yang ni sebenarnya tajuk ni sebenarnya cikgu silap letak ni. Sebenarnya dia dalam tajuk ni adalah modul 8. Dia bukan rekod tak lengkap, dia mengira sud nilai. Okey, tak apalah. Tahun 2018, okay, tarikh 1 Januari dia beli 1,800. Lepas tu tarikh 30 April dia beli pula 3,600. Kemudian tarikh 31 Disember 2018 dia beli lagi satu. So dia ada buat 3 kali belian mesin. Firma pula kata 20% kaedah baki berkurangan. Okay, kalau ikut formula baki berkurangan, kalau kamu ingat lagi kan, peratus susuk nilai darab kos kena tolak dengan SNT kan. Tapi kalau tengok soalan ni, SNT ada tak? SNT belum wujud sebab tahun 2018. Mereka beli pun baru 2018. Ini baru tahun pertama mesin-mesin tersebut dibeli. Maka SNT belum lagi wujud. Nak faham tak? SNT belum lagi wujud. So di sini kamu penting tengok tarikh yang dia beli tu sebab kita nak kira nilai, kena ambil kira masa. So mesin yang pertama 1 Januari. So 20% kali dengan kos. So yang ni cukup setahun lah. Kan sebab dia beli pada 1 Januari. Soalan tamat pada 31 Disember. So yang mesin yang pertama ni cukup setahun. So 20% kali 1,800. Yang ni mesin yang pertama. Kita nak tambah dengan mesin yang kedua. Yang ni tengok tarikh. Dia beli pada 30 April. So untuk tunjuk level SPM ni, kalau beli 30 April, maksudnya bulan April tak kira lagi. Kita start kira pada bulan Mei. So, kira betul-betul Mei sampai Disember. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So untuk mesin yang kedua, 8 bulan. So kita ambil formula dia, samalah kan. 20% kali dengan kos dia 3,600. SNT belum ada lagi. So kita kali dengan 8 bulan. 8 per 12. Yang ni daripada bulan Mei hingga Disember. So yang tu mesin nombor 2. Cikgu label kat bawah ni mesin 1, yang ni mesin 2. Okay, tengok pula mesin yang ketiga. Mesin yang ketiga dia beli pada 31 Disember. Bermaksud bulan Disember ni hari yang terakhir dah. Kita nak kira close account pun pada 31 Disember. Bermaksud mesin yang nombor 3 ni kita belum lagi mengira susut nilai sebab baru hari yang last ni kita beli kan. Tarikh yang sama kita tutup account. So yang mesin ketiga tu tidak ada lagi susut nilai. So kamu hanya kira untuk mesin yang pertama dan mesin yang kedua saja. So tekan kata kita dah dapat yang depan ni M1 dapat 360. Mesin 2 kamu dapat 480. Maka jawapannya adalah RM840. Ini tu soalan nombor 33. Okay, sikit lagi, satu page lagi. Soalan nombor 34. Okay, yang ni rekod tak lengkap. Hilang banjir lah apa semua tu. Jadi dia tanya prestasi mana yang baik. So ni pun kena apply rumus untung kan. Untung sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Dalam senarai jawapan ni dia cuma bagi modal awal, modal akhir, modal tambahan. Ambilan so tidak ada, so boleh pangkah lah.
Jadi kamu tengok balik dia punya operasi. Modal akhir akan jadi positif. Modal awal akan ditolak. Modal tambahan pun akan kamu tolak juga. Bermaksud kamu kena kira untung bersih untuk setiap satu baris tu. W berapa untung. X berapa untung. Y berapa untung. Z berapa untung. Ya, tekan kalkulator. Ikut balik operasi tu kan. So yang ni untuk W kamu dapat untung 5,000. Tekan kalkulator dapat 5,000 untung dia. Untuk X kamu akan dapat untung dia 3,000 sebab ni positif. So jawapan A dengan B kamu dapat positif. Jawapan C tekan betul-betul kalkulator dapat negatif 4,500 maksudnya rugilah. Jawapan D pun kamu akan dapat negatif 1,500 pun rugi. Jadi dia tanya yang manakah yang baik, maksudnya kamu ambil yang manakah untung yang paling tinggi. So jawapan dia adalah A. Okey, itu soalan nombor 34 lah, soalan aras tinggi juga lah sebab dia aplikasi lah. Aplikasi rumus kamu kena tahu apa yang kamu nak kena buat. Okey, ni pula untung rugi perniagaan. Tapi dia bagi dalam bentuk maklumat ni lah. So, untuk tajuk kita ni, kalau kamu tengok balik formula tu kan, formula yang ni lah, formula yang atas tu, sama lah sebenarnya. Modal akhir, kita kena tolak dengan modal awal lah sebenarnya. Sebab yang ni kita ada apa? Maklumat pada awal tahun dengan maklumat pada akhir tahun. So, macam nak kira modal? Asset tolak liability. So, kena buat dua kali lah. Asset tolak liability pada akhir tahun. Asset tolak liability pada awal tahun. So, yang mana asset? Lengkapan positif. Inventory asset positif. Bank asset positif. Akaun belum terima asset positif. Akaun belum bayar liability negatif. So, kamu kira dulu yang modal awal. Tekan kalkulator yang tambah ni dengan tolak apa seketul tu dapat modal awal 31,300. Tu kamu kira pula modal akhir tekan kalkulator dapat 37,700. Okay, so masuk dalam formula lah. 37700 tolak 31,300 dapatlah angka dia positif 6,400. So bila positif kamu ambil jawapan dia sebagai untung. Okey, soalan nombor 36. Yang ni maklumat berikut diambil pada akhir tempoh perekonomian. So akhir. So maklumat yang dalam kotak ni kamu gunakan untuk mengira modal akhir. Aset tolak dengan liability. So modal akhir kamu akan dapat 32,410 lah. Ambil aset tolak dengan liability sebab ni disebut pada akhir tahun. Jadi kamu akan dapat maklumat modal akhir lah dalam kotak tu. Ditanya kamu berapakah modal awal jika perniagaan dapat rugi 5,950. Okay, so buat formula tadilah. Untung sama dengan modal akhir tolak modal awal. Okay, dia nak kamu cari modal awal kan. So kita boleh buat algebra lah. Modal awal ni jadikan sebagai perkara rumus. Untung ni bawa main belah ni lah. So persamaan ni akan menjadi, so negatif bawa pergi sebelah dia positif. Modal awal sama dengan modal akhir. Okay, ni sebenarnya positif. Bawa pergi sebelah jadi negatif. So tolak untung. Okay, itu formula dah kan. Okay, yang ni kita nak cari modal awal. So angka yang kita ada, angka modal akhir yang kita kira tadi. 32410. Okay, tolak ni formula. Tolak tu formula. Tapi sebab angka kita yang kita ada kat sini, bukan untung, kita diberikan angka rugi. Bermaksud bila masukkan dalam formula, kita letak dia sebagai negatif. 5,950. Yang negatif ni, negatif depan ni negatif formula. Yang negatif dalam kurungan ni negatif kerugian. Nak fahamkan benda tu. So bila buat maths, negatif-negatif dah jadi positif, ditambah. So jawapan akhir 32410 tambah 5,950. Maka dapat jawapan dia 38,360. Okay, last sekali. Yang manakah tidak diperlukan dalam membuat akaun kawalan, jawapan dia adalah hutang ragu. Hutang lapuk, yes. Diskaun diberi, yes. Pelanggan masuk pun, yes. Okay lah, so yang itulah kita punya perbincangan untuk modul 10 dan modul 11.